Oh betul. Okey, saya sambung tadi. Okey, saya sambung tadi Jadi saya ulang balik ni. Okey, saya ulang balik. Okey. So proton number is the number of protons in the nucleus of an atom. Right? How many number of proton in the nucleus? So that will be the proton number. Proton number Z. And total number of proton and neutron, we call it nucleon number A. Total number of proton dengan neutron in the nucleus tu. Berapa bilangan proton and neutron dekat nucleus. So total number tu kita panggil nucleon number A. So if you want to find neutron, so you deduct nucleon number with proton number. You get how many number of neutron. Berapa bilangan neutron. Okay. So for neutral atom, the number of proton will be equals to the number of electron. Sebab dia neutral. Bilangan proton akan sama dengan electron. Tapi kalau cation, electron will be less. Number of electron will be less. Kalau anion, electron will be more. Because when cation is formed, the atom loses electron. So dia punya electron will be less lah. Kalau when it form an ion, electron will be gained. So number of electron will be more. So berapa charge tu is the difference lah between the number of proton dengan electron. Perbezaan bilangan proton dengan elektron tu memberikan charge dia. Okay. Jadi atom atau ion tu can be represented by isotope notation. Ni simbol untuk menulis atom dengan ion. Ingat nucleon number and proton number. Ingat kedai A to Z, AZ. This is a symbol. Ni the charge dia. Kalau kata neutral tak ada charge di sinilah. Kalau dia cation and ion, then you put, kalau kata cation and Mg2+, you letak 2+. Kalau anion, oksigen 2-, letak macam tu. Okay, tadi saya terang dah lebih lanjut. Tadi saya buat sekarang, saya buat sikit je sebab tadi saya dah ulang kat you all dah. Okay, so sekarang ini, ni contoh nak tunjuk berapa bilangan proton, electron, neutron and the symbol dia macam mana. The isotope notation tu, how to write. Okay. So tadi saya dah tunjukkan isotope notation tadi. We write as A to Z, nucleon number, proton number, symbol, charge. Okay, for example, you have here sodium, neutral atom. So nucleon number is 23, proton number dia 11. So to get number of neutron, kamu tolak 2 lah. 23 tolak dengan 11 ni. Dapat 12. 23 tolak 11 dapat 12. That would be number of neutron kan. Sebab neutron adalah nucleon number tolak dengan proton number. Nucleon tu adalah proton plus neutron. So tolak 2 dapatlah neutron. How many number of neutron? So kalau kata dia neutral, so electron dengan proton will be the same. Okay, boleh? Kalau kata dia cation, boleh kan Okay. Kalau cation, tengok ni cation dia charge ni aluminium 3+. Okay. So nucleon number 27, proton number 13. So tolak 2, you get 14 number of neutron. Okay. Kalau kita nak cari bilangan elektron, kamu tengok dia 3+. Tadi proton dia 13. Charge dia sekarang 13. Jadi maksudnya elektron dia tu dah hilang 3. So dia jadi 10 lah. Boleh cation dia dah hilang 3 elektron. Kalau macam di sini, oksigen, ion,
ditulis simbol ataupun isotope notationnya 16802-. So nuclear number dia 16, proton number dia 8, neutron number dia 16.8, 8. Okey, berapa bilangan elektron? Okey, oleh kerana dia dah jadi anion, dia dah terima 2 di sini sebab tu dia jadi 2-. So proton tadi 8, 8 plus 2 jadi 10. Macam tu. Boleh sebenarnya mungkin ulang saja di dalam SES dah, di SPM pun dah sebenarnya Okey, tengok soalan sini. Why ion has nuclear number 19? Nukleon dia 19. Ini baca betul-betul lah, neutron ke nukleon. Okey, ini nukleon. Nukleon 19 total lah, proton dengan neutron. Number of neutron dia 10, charge dia tolak 1. Okey, jadi charge dia tolak 1 kan. Maksudnya dia anion. Kalau kata nukleon 19 tolak dengan 10 ni kita dapat proton. Okey. 9 proton dia. So charge dia tolak 1, tolak. Tak tolak 1 lah. So simbol dia Y. So ini dia punya simbol dia. Write the isotope notation. Okey, macam ni. Determine number of electron. Jadi elektron dia tadi, proton tadi kita dapat 9 tadi. 9 plus 1 jadi 10 lah. Macam tu. Okey. Okay, jadi ada soalan-soalan ni dalam past year. Explain what is meant by the term isotope. Okay, define isotope tadi. Lepas tu, by comparing the number of subatomic particle of this isotope. Jadi kamu kena nyatakan. Buat table, tulis subatomic particle untuk bromine 79, bromine 81. Berapa proton, neutron, elektron. Untuk kamu menjelaskan tentang isotop di sini. Kan, isotop adalah apabila you have 2 or more atom, the same number of proton, jadi kamu mencari proton dia sama, neutron dia yang berbeza. You kira di define tu berdasarkan contoh di sini. So cari bilangan elektron. Jadi ada soalan-soalan past year tentang ni. Ini pun ada isotope notation of silicon atom. Dia suruh tulis. Silicon berapa proton number. Okay, kalau kamu tengok, kalau kata nak cari proton number, okay. Saya buka sekejap. Proton number sebenarnya dalam exam kamu nanti, saya bukakan soalan tutorial tu. Dia dah ada di kedai kertas tutorial tu. Yang saya bagi buku tutorial ni. Jadi tak, proton number, kamu just refer kat sini. Dalam buku tutorial ni, dia dah ada proton number. Nampak kan? Jadi kamu selalu tengok table ni supaya nanti di exam, kamu dah boleh hafal dah boleh tahu dah. Grupkan dia, berapa proton number, you boleh hafal dah. Selalu tengok proton ni. Dia punya table ni. Nilai AR 1.0. Okay. Ini simbol-simbol dia kat sini. Jadi, setiap elemen mempunyai proton nama yang tersendiri lah. Dengan simbol dia macam mana nak kena tulis tu, dia dah fix dah. Average atomic mass ni pun kita ambil dia 1.0 untuk buat calculation. Okay. Okay, jadi nak menjawab soalan silikon ni kan, you kena cari, dia tak bagi proton number di soalan dia, maksudnya dia ada di nilai constant. Lupa nak cakap sekali lagi tu. Jadi dalam exam you akan dapat ini saja, tak ada predictable lah. You ada table of relative atomic mass. Ini dan juga nilai constant ni. Jadi dalam exam macam ni lah kamu akan dapat. Jadi kalau tak ada proton number tu, maksudnya you kena rujuk ke table ni tadi. Silikon berapa dia punya proton number. Ni 14. Dia punya average atomic mass adalah 28.1. Okay. Okay, jadi apa yang saya ajar tadi sebenarnya di SPM dah ada. Di SES pun dah ada. Sebenarnya ulang je lah. Saya pun pergi dengan cepat jugalah sebab semua benda-benda tu dah ada dah. Cuma yang topik ni seterusnya ni tak ada lagi.
Di SPM rasa tak ada. SPM ada tak ni? Ada tak mass spec? Tak ada kan? Tak ada, madam. Tak ada kan? Okay. SAS memang tak ada lah. Okay. So sekarang ni, kan, kalau kamu tengok predictable, ataupun tadi dalam nilai constant relative atomic mass tadi pun ada dinyatakan average atomic mass ni. Yang klorin kamu tahu klorin 35.4. Ini saya ambil 2 tipulan lah. Okay. Dalam table kita tu dia tulis 35.5. Satu tipulan. Jadi kamu nampak dekat product table atau di table apa-apa yang tulis relative atomic mass ke atomic mass atau average atomic mass. Kadang dia sebut average atomic mass. Kadang dia sebut atomic mass. Average atau atomic mass pun dipanggil juga. Atomic mass untuk klorin berapa? 35.45 ataupun dia tulis relative atomic mass. Relative atomic mass dengan atomic mass atau average atomic mass nilai dia sama. Cuma average atomic mass ni ada unit. Kalau relative tak ada unit. Sebab relative tu dia dah banding dengan carbon 12. Nanti kita akan belajar apa itu relative. Relative atomic mass. Tapi nilai dia tu sama. Okay. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak kira average atomic mass atau atomic mass tu. Okay. Di sini kamu nampak klorin 17. Apa ni? 17 tu dia punya nuclear number. Proton number saya tak tulis kat sini lah. Proton number dia berapa tadi? Klorin ada berapa Klorin berapa? Proton number dia. Cuba tengok kat table tadi. Anybody boleh baca tutorial? Mana tadi? Kat tutorial, you tengok proton number klorin berapa? 17. Oh, silap saya. Sorry. Saya letak proton number kat atas tu Sebab ini kadang-kadang proton number dia letak kat atas tu. Sorry. So, dia punya nuclear number, dia tak cari proton number plus neutron. Jadi sini tak tunjukkan nuclear number. Ini adalah proton number. Sorry. Dia ada lebih kurang 35 something lah. Dia punya nukleon. Yang ni 17. Sebab ni saya refer kadang-kadang time predictable kadang-kadang dia buat 17 duduk di atas macam ni. Tapi ini proton number lah 17. Jadi nuclear number lah kita tak tahu kat sini nuclear number. Jumlah proton dengan neutron. Proton kita dah tahu dah 17, neutron kita tak tahu. Jadi dia bergantung kepada isotop apalah Klorin ni klorin apa. Tapi average ni maksudnya purata Okay, what is average mass? Average mass means the weighted average of masses of all natural isotope of element by their abundance. Okay, isotop tu kan tadi kita tahu, kita kata isotop tu adalah apabila elemen tu ada different atom. Jadi kita di sini klorin, kita ada klorin 35 dengan klorin 37. Yang nuclear number dia 35 dengan nuclear number dia 37. Isotop ni. Klorin ada 2 different atom. Macam ni. Dan dia ada mass, isotop tu dia ada klorin 35 dia ada mass dia lah. Okay, klorin 37 ada mass dia. Jadi kalau nuclear number dia tu 35, jadi maksudnya mass dia lebih kurang nampak ni. 34.9689. Mass isotop dia 34. Maksudnya dekat-dekat 35. Nuclear number tu dekat-dekat nilai. Dia round off daripada nilai mass tu.
37 ni nak betul 39.96. Dia round off daripada nilai mass. Nilai mass, ini mass isotop Maksudnya isotop ni nilai mass dia, jisim dia, berapa berat dia. Satu atom klorin 35 ni, berapa berat dia dalam U, unit U. Berat atom, jisim atom. Jisim atom, unit untuk jisim adalah U atau AMU. Atom kan very very small. Okay, jadi jisim atom, unit dia adalah U atau AMU. Benda-benda ni dah dibelajar masa belajar tentang atom awal-awal dululah, daripada SPM ada. Okay, jadi ini mass isotop bagi setiap isotop klorin 35 dan klorin 37. Ini mass dia. Dan dia ada abundance dia. Saya tulis abund ni maksudnya abundance. Abundance dia tu adalah berapa banyak dia ada. Tadi saya dah tunjuk kat you all tadi table tadi. Berapa banyak dia ada secara semula jadi. Berapa persen dia. Mungkin dia bagi dalam bentuk persen atau bentuk relatif antara dua ni. Ni saya bagi dalam bentuk persen. Maksud total dia 100%. Jadi klorin 35 dia ada 75.77%, klorin 37 dia ada 24.33. Jadi maksudnya klorin 35 lagi banyak lah. Kalau kita ada klorin atom, kita akan ada berapa persen untuk klorin 35, berapa persen untuk klorin 37. Kalau kita ada elemen klorin, bukan atom klorin. Kalau kita ada elemen klorin, klorin molekul ke, jadi berapa persen tu ada klorin 35 dalam tu, berapa persen 37, klorin 37. Ini dia punya relative abundance. Berapa banyak dia secara semula jadi. Jadi untuk kita mencari average atomic mass, sebabkan klorin kan ada macam-macam isotop. Jadi mass bagi atom klorin tu dia kena ambil average lah. Berdasarkan berapa klorin 35 tu ada, berapa banyak mass dia, berapa persen dia ada. Klorin 37 tu berapa banyak mass dia, berapa persen dia ada. Jadi kita nak kena, kalau kita orang tanya berapakah mass bagi klorin atom, jadi kita kena cari average sebab klorin tu ada different isotop. Jadi kita kena cari average. Jadi average dia tu berdasarkan berapa mass isotop tu dan berapa abundant dia. Dia ada formula untuk kita kira cari average atomic mass ni. Okay. Alat untuk kita menentukan average atomic mass ni nama dia mass spectrometer. Ni alat dia, mass spectrometer. Jadi sampel akan kita masukkan dalam mass spectrometer ni, nanti dia akan keluar result dia tu dalam bentuk dia panggil spektrum. Ni dia keluar spektrum macam ni, dia nampak garis-garis. Okay. Jadi di universiti nanti kamu mungkin bila analyse sampel ke apa semua, you akan boleh guna mass spectrometer ni lah. Alat ni sangat mahal di universiti yang kamu akan boleh gunalah. Jadi you akan nampak dia punya peak saja. Dekat mass spectrum tu kamu akan nampak dia peak ni peak, kita panggil peak lah, puncak-puncak. Okey, sebenarnya kalau dulu dalam alat ni macam mana daripada sampel kita inject masuk, dia jadi gas, mungkin daripada molekul, lepas tu dia jadi gas jadi ion, lepas tu dia dalam ni dia ada kebuk-kebuk dia, apa yang berlaku, dia ada medan magnet dia. Itu dulu-dulu kamu belajar, tapi sekarang dah tak belajar dah. Jadi maksudnya kamu hanya tahu tentang result dia je. You interpret je ni, dia punya mass spectrum ni. Apa yang berlaku pada sampel atau berlaku dalam alat tu dah tak perlu tahu. Kamu hanya interpret je dia punya spektrum yang terhasil, ini menunjukkan apa. Jadi result yang ditunjukkan tu dalam mass spectrum. Okay. Jadi kalau kamu nampak peak tu, the peaks given, the number of peaks given tu, it indicates how many isotopes are there for the element. Element tu ada berapa isotop. Height tu, ketinggian puncak-puncak ni, shows how much is the abundance of the isotope, of each isotope tu. Berapa banyak dia, berapa persen dia ada. Mungkin dalam bentuk persen ataupun tak dalam bentuk persen, dia relatif je antara satu sama lain. Kita tengok contoh dia ni. Okay, contohnya kat sini Ini adalah mass spectrum of
magnesium. Jadi kamu nampak di sini magnesium. Oleh kerana kamu nampak peak dia ada 3 ni, jadi maksudnya magnesium has 3 isotopes. Apa yang ditunjuk kat sini bawah ni adalah mass over charge ratio. Magnesium tu dia dalam dalam mass spec tu dia akan jadi positive ion, jadi dia per dengan 1 lah elektron. Dia per dengan 1, jadi mass dia kamu boleh ambil ni sebagai dia punya nucleon number. Nucleon number lah ni boleh ambil ni 24, 25, 26. Ni sebagai nucleon number. Dia magnesium 24, magnesium 25, magnesium 26. Kadang soalan tu dia dah bagi nilai mass of the isotope. Untuk nanti formula tu dia boleh bagi mass isotope ataupun dia boleh pakai mass yang untuk buat calculation tu dia ambil mass dekat spektrum tu, mass over charge ratio ni. Jadi kamu nampak ada berapa isotope? Magnesium ada 24, magnesium 25, magnesium 26, ada 3 isotop. Dan kamu ketinggian peak ni menunjukkan dia punya abundant dia. Jadi ini dia bagi dalam percentage, total tu akan jadi 100 lah. 79, 11 plus 10. Jadi magnesium 35 ada 10%, magnesium 36 ada 11%, magnesium 34 ada 79. Jadi yang paling tinggi adalah magnesium 34 lah. Okay, dia bagi dalam bentuk percentage. Jadi kadang-kadang dia boleh tulis kat sini mass over charge ratio kat sini ataupun nucleon number. Nanti saya kata tadi nucleon number. Ataupun dia kata isotopic mass pun boleh ambil ni sebagai isotopic mass isotope. Ataupun relative atomic mass pun boleh. Of the isotope pun boleh. Dia labelkan dekat belah horizontal ni. Okay. Kalau vertical ni dia boleh buat relative abundant dalam bentuk persen atau bukan dalam persen, ataupun dia tulis kat situ detector current pun boleh, ataupun ion density pun boleh. Dia mungkin tak letak macam yang saya letak dalam spektrum ni label-label ni. Ini dia mungkin apa yang dia boleh letak. Jadi yang penting di sini kamu tahu belah sini adalah dia punya boleh ambil dia sebagai mass, ni sebagai abundant lah belah sini. Okay. Okay, jadi sini ada calculation berdasarkan soalan ni. Okay, kamu nampak ni ada 4 isotop. The mass spectrum of element zinc. Jadi di zinc ada 4 isotop lah. Nampak ada peak ada 4 kan? Ada zinc 64, zinc 66, zinc 67, zinc 68. Dengan dia punya relative abundant dia, total dia ni, tengok nampak ini 100 maksudnya ni bukan dalam persen lah. Jadi kamu 64 ni 100, 66 adalah 56, 38 persen bukan persen 68 ada 38, 67 ada 8. How many naturally occurring isotope of zinc? Kita ada 4. Name the isotope. Zinc 64, 66, 67, 68. Okay. Calculate the percent abundant. Okay, sekarang kita nak cari persen. Okay, jadi persen. Macam mana cari persen? Ni saya dah tunjuk calculation dia dah. Dia punya relative abundant dia, kalau kata 64, zinc 64, ada 100. Nak cari persen. Persen dia tu kita nak kira persen Kita dekat sini tak ada ruang Persen adalah you ambil nilai abundant tu, you per dengan total abundant kali dengan 100. So persen zinc 64, kita tunjukkan calculation kat sini. You ambil nilai abundant dia 100 per dengan total. Totalnya berapa? Total semua. Seratus campur dengan 56, campur dengan 8, campur dengan 38.
202. So, 202 kali dengan 100. Seratus bahagi 202 kali 100. 49.5. Saya ambil satu titik perlahan. Boleh? 49.5%. Nah, you ambil ini per dengan jumlah. Maksudnya formula dia adalah abundant dia, relative abundant per dengan total abundant. Cantik kat situ ubah sikit, ruang sikit. Kalau kita nak cari persen dia tak bagi persen, kita nak cari persen. Persen abundant adalah relative abundant divided by total abundant times 100. Boleh? Kalau kata nak cari untuk zinc 66 macam tu lah. 56 divided by 202 times 100. Untuk zinc 67, 8 over 202 times 100. Untuk zinc 68, 38 over 202 times 100. Ataupun kalau you dah tahu total dia semua ni, you tolak dengan 100, you dapat ini. 100 tolak jumlah untuk zinc 64, zinc 66 dan zinc 67, you dapat 68. Yang the rest lah maksudnya. Total ni semua ni dia jadi 100%. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Bagus, sangat bagus. Okey. Dia hari ni bila buat tutorial dia mula tak boleh ya. Ni saya discard lah Okey. Okey. Jadi tadi kita tak cari persen je. Kita tak cari lagi average. Average atomic mass yang kita tujuan kita nak belajar ni, kita nak cari average atomic mass. Average atomic mass tu macam mana formulanya saya tak cerita lagi Okey, jadi average atomic mass ataupun atomic mass kadang dia tak kata pun average atomic mass, dia kata atomic mass saja. Boleh juga. Average atomic mass of element apa kita nak cari adalah ni tanda summation. Summations of mass of the isotope times its abundance divided by total abundance. Kita jumlahkan mass times abundance over the total abundance. Okay, contohnya di sini. So, mass, M tu mass. Mass 34.96 nampak di sini Saya tunjuk sini Okay, sepatutnya benda-benda ni dia tak ajar di kuliah lah. Dia akan diajar di tutorial. Jadi tutorial dia kena ajar betul-betul lah sini So formula dia Mickey lah, kena ingat Mickey. Mickey over key. Mickey over key. Mass kali dengan abundant untuk Cl35. Lepas tu Cl37 pun mass kali dengan abundant. Okay, jumlahkan dua-dua hasil darab dua ni. Per dengan total abundant. Ikutlah total abundant dia dalam bentuk percentage ke. Yang ni total dia 100% lah ni. You jumlahkan je lah total abundant dia berapa. Okay. So kita dapat nilai average-nya adalah ini. Dia ada unit lah. Sebab isotope ni nilai dia, mass isotope dia nilai dia U atau AMU, atomic mass unit. Nilai mass bagi atom, setiap isotop tu unit dia adalah U atau AMU. So dalam formula ni kira U tak cancel, masih ada U. So average atomic mass mesti ada unit dia U. Macam tu. Jadi ini formula untuk mencari average atomic mass. Kan tadi nilai-nilai mass tu kita dapat daripada mass spec, mass tu dapat mass spec. Abundant tu pun dapat daripada mass spec. Itu yang kita boleh kira average atomic mass tu.
Daripada peak yang terhasil tu dia ada nilai mass dia ada nilai abundant dia. Cara mass ni sama ada dia bagi dalam berapa titik perpuluhan ataupun you pakai nuclear number pun boleh. Jadi ikutlah soalan. Kalau dia dah bagi nuclear number sahaja, tak bagi mass in detail, mass isotope in detail, so you pakai nuclear number. Kalau dia bagi mass in detail, kena pakai mass tu, tak boleh pakai nuclear number. Nah. Okay. Ini another one. Determine the average atomic mass. Okay, tengok je lah. 24 kali dengan 79, 25 kali dengan 10 kan. 26 kali dengan 11. Okay. Hasil darabkan mass dengan abundant, bahagi dengan jumlah abundant. Tengok 79. Saya silap. Betul kan? Tengok kadang-kadang buat. Betul kan Betul kan abundant 79. 25 bukan mass of tu bukan jumlah mass isotope 79 campur apa 11. Ni tak tahu macam apa dia di sini, tak perasan tu. Tengok betul tak jumlah dia jadi 24.3. Betul, madam. Ya, okey. So ingat formula dia kena tulis, lepas tu kamu bawa isi. So tengok unit pun jangan lupa. Okay, so itu average atomic mass. Okay. Jadi kadang-kadang dia bagi spektrum kan, tadi dia bagi data kan, dia bagi data, saya letakkan dalam table. Mungkin data tu dia bentuk ayat. Dia bagi dalam bentuk ayat. Saya buatkan table bagi nampak sikit ada mass, massnya macam mana, abundantnya macam mana. Atau mungkin dia bagi dalam bentuk spektrum. Kamu boleh interpret mana mass, mana abundant. Masukkan dalam formula tu. Okay. Kadang-kadang dia tanya lain lagi lah pula. Mungkin tadi dia suruh cari average atomic mass. Kan di sini dia average tu dia dah bagi, tapi dia suruh cari abundance. Jadi maksudnya daripada formula kita ni kan, ikutlah. Apa soalan dia? Dia nak tanya apa? Dia nak tanya mass isotope pun boleh. Dia nak tanya abundance pun boleh. Dia nak tanya average atomic mass pun boleh. Tengok ya. Kalau dia nak tanya average atomic mass, dia kena bagilah mass dengan abundant. Okay, kalau dia tanya abundant, dia kena bagilah average atomic mass dengan mass. Nah, ada 3 benda kat sini. Jadi nak cari yang mana satu. Jadi kalau ada nak cari satu, 2 lagi dia kena bagilah macam ni, tengok ni soalan ni. Okay, mass isotope dia bagi. Abundant dia suruh cari. Average dia kena bagi. Average. Okay, average ni kalau dia tak bagi di soalan, kamu ambil di table tadi. Table yang relative atomic mass tu. Table di soalan tutorial tu. Sebab relative atomic mass dengan average atomic mass, nilai dia sama. 1 titik perpuluhan je lah ini dia bagi dengan 3 titik perpuluhan lah. Kamu boleh guna yang 1 titik perpuluhan pun. Sekali lagi saya ulang average atomic mass dengan relative atomic mass, nilai dia sama. Cuma average, unit dia U. Tadi kita dah buat calculation tu kan, unit dia U. Atau AMU. Tapi kalau relative tak ada unit lah. Tapi nilai tu sama. You boleh pakai nilai yang diberi dalam relative tu. Kalau di soalan tak diberi nilai average, yang kamu memerlukan nilai average sebab ni nak cari abundant nak memerlukan nilai average lah dalam formula tadi. Jadi kamu ambil nilai relative atomic mass tu sebagai average. Boleh faham ke? Okay, so di sini saya letakkan dalam table daripada ayat-ayat yang panjang tu, kadang kita tak nak bagi confuse, saya buat table. Jadi kita ada isotope, kita ada 2 isotope, lithium 6 dengan lithium 7. Right? Dengan dia punya mass dia dah diberi, mass bagi isotope. Abundantnya kita nak cari. Okay, jadi kita let lah. Katakan lithium 6
sebagai dia punya abundant dia A. Jadi kalau kamu nak buat total dia 100%, total dua-dua 100%. Okay, jadi maksudnya 100 tolak A lah baru adalah persen untuk lithium 7 ni. Kita buat, jadi kita nak buat dalam percentage. Kalau kata kamu nak buat per 1, total dia menjadikan 1 pun boleh. Kalau you kata sini A ini 1 tolak A. Jadi bawah ni per jumlah dia ni 1 lah. Ikutlah you nak buat dalam percentage ataupun nak per apa-apa nilai relatif pun boleh bawah ni. Tapi nanti kamu tak dapat terus, kalau kamu buat dalam bentuk relatif, kamu tak dapat terus jawapan dia dalam persen. Kamu kena kali dengan 100 baru dapat persen. Jadi saya terus dapat percentage dia lah. Sebab saya buat dalam per 100%. Di sini saya kena buat 100 tolak dengan A. Nah. Jadi kita gantilah. Kita buat sebagai ini kan. Jadi di sini kamu tak boleh buat. Kadang-kadang kamu kata lithium 6 sebagai A, you tak boleh kata lithium Y, lithium 7 sebagai Y. Tak boleh sebab dia dua unknown. Kita kena buat satu unknown saja. A saja yang kita tak tahu. Lagi bila you dah dapat dah A tu berapa, jadi nak dapatkan lithium 7 adalah 100 minus A dah dapat. Boleh nak? Nanti kamu tengok soalan. Ini saya tunjuk contoh dia. Okey, di sini mungkin abundant tu dia bagi dalam bentuk ratio. Jadi dia bagi sini copper 63, copper 65, dia buat per macam ni kan. Ataupun dia buat ratio berapa nisbah berapa pun sama je. Jadi ini maksudnya per 1 lah. Jadi copper 65 1, copper 63 2.33. Ni saya tunjuk ni. Jadi nanti kamu kira tu relatif untuk copper 65 1. Ni kan. Ni mass yang 65 dah bagi dah. Ni kali dengan abundance untuk 65 punya. Mass 63 punya kali dengan abundance untuk 63 punya per dengan total abundant. Jumlah dua-duanya 2.33 plus dengan 1 tu baru dah total abundant. Dapat berapa nilai average. Okay. Tapi di sini soalan tanya relatif. Dia nak relatif ni, AR ni. AR ni maksudnya relatif atomic mass of copper. Yang formula ni kita dapat average, ada unit. Jadi kalau nak dapat relatif, maksudnya nilai average per dengan 1/12 kali dengan 12U. Ini formula untuk mencari relatif. Relatif atomic mass tu sebab kita banding dengan carbon 12. Isotope of carbon 12, dia punya mass of atom for carbon 12 is 12.00U. Jadi kita kena buat 1/12 kali 12U. Jadi U cancel, kita akan dapat 63. Jadi tu yang tadi saya kata, nilai average atomic mass sama dengan nilai relative atomic mass. Cuma relative tak ada unit sebab kita dah bandingkan dengan carbon 12. Satu atom carbon 12 kita bandingkan dengan satu atom carbon 12. Dia tak ada unit. Nilai average ada unit. Nilai dia sama, cuma relative tak ada unit. Jadi kalau soalan tu kata relative, kamu kena tunjuk yang ni pula lah. Per dengan 1/12 kali 12U. Ambil nilai average tu per dengan 1/12 kali dengan 12U. Kalau kata soalan tanya average atomic mass saja, yang sebelum-sebelumnya average atomic mass saja, berhenti kat sini sajalah. Tapi soalan di sini dia tanya relative. AR ni maksudnya relative. R tu for relative. Relative atomic mass of copper. Jadi kena perhati betul-betul. Dia kata average atomic mass ke, dia tanya average atomic mass. Relative kena per dengan 1/12 kali 12U. Dapat tak ada unit lah. U cancel. Boleh ke? Boleh, madam. Kalau tak boleh nanti tengok video ni. Ada video tu. Saya rakam nanti saya letak dalam YouTube. Okay, so ini dia punya nilai yang tadi kan. Inilah dia punya formula relative atomic mass. Apa maksud dia pun. Oh, dah lari-lari pula dah. Lari ya. Kamu lari tak? Jadi apa itu relative atomic mass atau simbol dia pakai AR atau for relative. Relative atomic mass of element is the ratio of the average mass of
one atom, nilai average tadi yang kita cari daripada mass spec tadi, kita buat calculation tadi guna formula tadi, average. Nilai average yang tadi kita cari ni kan, yang ni nilai average per dengan so ratio tu maksudnya per lah, per dengan 1/12 ni of the mass of carbon 12 ni. Jadi mass of carbon 12 dia 12U. Jadi 1/12 kali dengan 12U lah. Nilai average per dengan 1/12 kali 12. Average atomic mass chlorine adalah 35.45U. Jadi atomic mass adalah kita per dengan 1/12 kali 12U. Jadi ini definisi untuk reactive atomic mass. Ini formula dia. So take note dia atomic mass. Unit dia adalah U atau AMU. Tapi kalau relative tak ada unit. Average ada unit. Lagi average ada unit. Relative tak ada unit. Okay. Okay, ni ada soalan yang berdasarkan relative formula relative atomic mass tu. Determine the relative atomic mass of element Y. So dia tak tanya ini. Apakah nilai kat sini? If the ratio of the atomic mass of Y to carbon 12 is 0.45. Kalau ratio atomic mass of Y to carbon, jadi ratio of atomic mass ni maksudnya ratio average atomic mass lah. Ratio yang ini dengan yang ini adalah 0.45. Maksudnya ni per dengan yang ini adalah 0.45. Boleh? Kita baca soalan dia betul-betul. Ratio of the atomic mass tu maksudnya average atomic mass lah. Atomic mass ataupun ratio dia benda yang sama. Ratio of average atomic mass. Average atomic mass of Y to carbon. Maksudnya had ni per dengan yang ini. Nilai dia 45. Ataupun 45/1 lah. Boleh kata juga. Sama ada you buat 0.45 per. Jadi dia tak termasuk 1/12 ni. Jadi maksudnya formula addition tu lah. Ini per ini 0.45. Ratio antara dua ni. Average mass over mass of one atom of carbon 12. 0.45. Jadi maksudnya 0.45 kali dengan 12 lah. So dapatlah relative atomic mass untuk Y ni adalah 5.4. Kena baca ayat dia betul. Dan cuba tengok beza dengan, saya tak ada dah. Kalau satu lagi soalan, mungkin dia kata ratio antara average mass of one atom over 1/12 of mass of one atom. Jadi dah termasuk dengan 1/12 ni. Yang ini per dengan yang ini dia dah bagi siap-siap. So nilai average atomic mass tu sama dengan nilai ratio tu dua-dua tu lah. Dah termasuk dengan 1/12. Okay, sekarang ni maksudnya nanti mungkin dalam latihan apa-apa, dalam kuis ke, saya akan buat dua bentuk soalan ni berbeza. Sama ada kita nak buat yang dia bagi ratio tu yang average bahagi dengan mass ataupun dia ratio average per dengan 1/12 kali 12. Sama ada nak masuk tak 1/12 ni. Kalau kita tak masukkan 1/12, jadi maksudnya dia akan kali 12 lah. Kalau kita masukkan 1/12 maksudnya nilai average, nilai ratio tu sama dengan nilai AR. Okey. Nanti saya tengok. Saya ada soalan tapi saya tak tunjuk kat sini soalan cetuk tu. Okey, jadi average dalam table ni kan, pada table ni dia beri ni average atomic mass ni semua ni dalam U lah. Okey. Nilai dia ataupun nak kata relatif pun boleh.
Tapi dia tunjuk apa ni? Dia buat ni atomic mass, nampak ni. Dia tunjuk atomic mass kan. Kalau atomic mass tu average atomic mass lah. Ataupun you boleh kata relative atomic mass juga. Dia tunjuk sini kan. Yang kita kira tadi ni, yang ditunjukkan dalam timetable, dalam predict table ni adalah nilai average. Sebab dia mengambil kira isotop bagi elemen tu, dia ada isotop masing-masing. Sebab dia ada macam-macam atom. Okay, lepas tu dia ada abundant dia. Jadi kita cari dia punya average. Jadi kita nak kata isotop kira apakah jisim atom berdasarkan berapa banyak isotopnya yang ada, berapa mass dia isotop tu. Jadi daripada nilai average ni kita tahu sebenarnya macam magnesium ni kan. Kita tahu magnesium ni isotop apa dia yang paling banyak. Kalau kata magnesium tu dia ada magnesium 24, magnesium 23, magnesium 25. Kan? Tapi yang mana yang paling banyak? Isotop mana yang paling banyak? Jadi kamu tengok nilai average tu dia dekat dengan yang mana? Jadi nilai average ni dekat dengan magnesium 24 kan? Nampak kan? Nilai average dia 24.31. So dia dekat nilai dengan magnesium 24. Nilai average ni dekat dengan magnesium 24. Dia maksudnya isotop 24 lah yang paling banyak, magnesium 24. Jadi daripada nilai average tu kita boleh tahu mana isotop dia yang paling banyak. Banding dia. Okay. Kemudian relative molecular mass pula. Tadi relative atomic mass kan, average mass of one atom. Tapi kalau molekul, maksudnya one molecule lah, average mass of one molecule per dengan 1/12 of mass of one atom of carbon 12. Sama saja, cuma kita tukar kepada average mass bagi satu molekul lah pula. Kalau Z ni satu molekul lah. Okay. Kita boleh kira relative molecular mass tu dengan kita menjumlahkan nilai relative atomic mass bagi dalam formula tu. Misalnya di sini. Okay. Apa ni? C5 macam mana saya boleh ada AR ni? Soalnya bukan AR lah, MR. Saya betul saya tak save tadi. Ini kira MR lah. Relative molecular mass. MR bagi bahan ini. Saya tak save lagi, dia hilang. Relative molecular mass bagi bahan ni nama apa ni? Tak C5H5N ni, kalau kita nak cari dia punya relative molecular mass, kita jumlahkan dia punya relative atomic mass dalam formula tu. Okay. Carbon, AR bagi carbon 12, AR bagi hidrogen 1, AR bagi nitrogen 14. So kita jumlahkan. Berapa karbon, berapa hidrogen, ada berapa, nitrogen ada berapa, jumlah semua nilai relative atomic mass kali dengan berapa ratio mol dia tu ada, kita akan dapat relative molecular mass. Senang sajalah nak cari relative molecular mass, jumlahkan semua nilai AR dalam formula tu. Okay. Ini ada partial. Jadi kita pada mole konsep. Saya tak maulah pergi lanjut pada mole konsep tu. Kita tengok soalan tutorial sekejap. Kamu lena lagi kan? Macam mana? So far okay? Okay, madam. Madam. Panjang lebar saya tekan ni sebab saya ingat kamu dah baca dah. Rupanya. Mana DP semua? Duduk bawah pula dah. Sekejap.
Okay, so saya tunjukkan tutorial. Mana tutorial? Kita ada masa, ada 5 minit je. Oi, tutorial boleh lepas tak? Tutorial. Ada kelas lagi, ada kelas no? Break Break. Saya ambil masa sikit boleh tak? Tutorial, sekejap. Saya macam buka lah. Okay, tutorial. Tapi dia dalam bentuk PDF ni saya susah sikit nak buat dia. Okay, kalau you tengok soalan yang pertama. State the number of subatomic particle. Jadi kamu buat table bagi senang Saya dah buat ni. Kamu dah ready dah tulis dah kat kertas. Cuba tuliskan, cuba dalam bentuk table macam ni. Macam ni kan, dia bagi. Jadi bila you tulis tutorial tu, kamu buat seolah-olah ada soalan di situ, ada jawapan. Tak adalah bila you baca balik tu you tak tahu langsung apa benda soalan ni kan. Ni ada sikit. State the number of subatomic particle. Maksudnya nilai proton, neutron dengan elektron. Berdasarkan dia punya isotope notation yang diberi tu. Kan? A dia adalah 32, tu nuclear number. Proton number 16, so you tulis 16. Neutron tolak 2 lah, 32 tolak 16. 16. Elektron sebab dia neutral, so dia 16. Jadi di situ ada, you buat table senang. Tak payah nak ulang-ulang tulis proton, neutron, elektron. Boleh faham Faham, madam. Faham, madam. Okay, saya bagi tunjukkan satu ni, yang kelima ni nanti you all buat the rest Yang kelima ni, berapa nilai proton dia? Tengok. Strontium ni. Berapa? 17. 38. 38 kan? 38. Neutron berapa? 90 tolak dengan 38. 52. Okay, 52. Okay, berapa bilangan elektron? 38. Tengok charge dia. Charge dia 2 plus. 50. Tolak 2. Tolak 2 berapa? 36. 36. Macam tu Kamu buat the rest Okay, faham dah kan? Okay. Kalau kat ion dia kena elektron dia kena tolak. Elektron dia tu kurang berbanding dengan nilai proton kalau kat ion. Kalau anion, you tengok nombor proton tu tambah. Kalau charge dia tolak 1, tambah 1. Macam tu Okay, tu nombor 1. Okay, nombor 2, dia suruh write isotope notation. Pun buat table, you tambah lagi satu kolom isotope notation. So guna simbol yang diberi ni lah, vanadium, ni bukan vanadium lah, dia buat V je. Okay, V. So nuclear number, proton number plus neutron, proton, number of proton plus neutron. So 7 plus 8, 15 kan. Number of proton sama dengan elektron di sini, dia tunjuk sini. So proton dia 7, charge dia tak ada lah. Macam tu, boleh? So, kita buat contoh satu kat sini. Okay, ini saya buat Y ni yang last one. So Y. Okay, nukleon 22 plus 26 kan? Berapa? 48. 48. 48. Okay, proton number dia 22. Okay, 22 dengan 18. Elektron dia less, so charge dia berapa? 22 tolak 18 berapa? Tolak 18. 4. Kan? So, elektron dia kurang ni kan? Elektron kurang. So, 4 plus. 4 plus. Macam tu buat Boleh kan? Boleh. Boleh elok buat elok dah. Nanti submit dalam Google Classroom. Okay, yang ini yang ketiga. Laju sangat tak?
Yang ketiga, dia dah bagi G2 minus has 34 proton and 45 neutron. Saya buat dalam table juga, 34, 20, 45. So dia tanya elektron. Okay, elektron maksudnya nombor berapa nombor dia? Berapa elektron? Elektron sebab dia nampak 2 minus kan? Jadi nombor elektron dia lebih daripada dengan proton tu, jadi 36 kan? Nukleon 979 jumlah ni, neutron dengan proton 979 kan? Isotope notation G21 79 proton 34 macam tu. Nah, you buat Okay, kira ni yang awal-awal ni. Okay. Cerita proton, elektron semua ni lah. Okay, sekarang kita tengok nombor 4. Nombor 4. Dia dah bagi saya salin soalan ni. Elektron, proton, neutron. Sekejap lagi saya nak tulis simbol dia kat atas ni. So ini. Try tengok ni. Okay, tak apa. You buatlah dulu yang ni nah. Masa pun tak apa tadi. Saya nak go pada mass spec. Mass spec. Kita tengok mass spec ni Jadi number 5 tu. Relative atomic mass of atom. Apa definisi untuk relative atomic mass? Okay, you bagi definition. Ada tadi nota. Okay, ni dia bagi mass spectrum of zirconium. So kita nak cari average atomic mass of zirconium. Ini dia punya formula dia. Kita letakkan. Jadi kamu darab lah formula dia tu. Ya, apa kita dah belajar ni. Jadi average atomic mass of zirconium adalah nilai mass Miki kan. 90 kali dengan 52. Ini abundant dia letak dekat puncak ni. Kadang kita letak dekat dia letak di tepi ni macam tu. Dia letak kat puncak tu, itu adalah nilai abundant. 90 kali dengan 52 campur dengan 91. Kalau you terbalik pun tak apa. 52 kali 90 pun boleh. Kimi pun boleh. Nak buat kimi boleh, Miki pun boleh. 91 kali dengan 9 campur dengan 92 kali 12 campur dengan 93 kali 14. Tak muat dah. Campur dengan 94 kali. Tak muat lah. Buat lagi lah sambung-sambung. Okay. Jumlahkan dengan total abundant dia. Jumlahkanlah 52 campur 9 campur 12 campur 14 campur 13. Dapat berapa nilai average? Unit dia U. Macam tu. Boleh kan formula tu. Ingat Miki over Ki. Sama juga ini. Saya dah ringkaskan soalan tu sebenarnya dalam bentuk ni. Ini kalau dia suruh lukis spektrum ke. Jadi kamu buat dululah. Saya dah terang tadi. Kamu tengok nota saya tu pun dah boleh buat dah. Ini dia punya relative molecular mass. Jumlahkan relative atomic mass dalam formula tu. Dapat berapa. Macam mana? Kamu buat dulu tutorial, hantar dalam GC. Kita jumpa sekali lagi. Sepatutnya planner dia, saya tak tengok takwim dia tu. Kita sebenarnya tak boleh buat lama-lama juga, takut tak sempat. Planner tu untuk chapter 1 ni, kita kena habiskan 1.1 dengan 1.2 dengan 1.3 within 2 weeks ni. Kiranya tak sempat. Kira yang topik ni 1.1 kamu hantar dulu. Saya rasa kamu boleh jawab dah 1.1 ni. Kalau tak boleh jawab, you bincang dalam WhatsApp. Untuk hari
Untuk esok saya nak kena masuk 1.2. Sebab dalam 1.2 dengan 1.3 tu pun banyak benda lagi. Yang kompleks lagi nak kena ajar. Nah. Jadi 1.1 ni consider settle lah. Kamu hantar dalam GC. Kalau tak tahu tu, you boleh tanya dalam WhatsApp. Boleh? Besok saya nak kena masuk topik lain. 1.2 dah. Sebab ini 1.1 ni dia ada yang kamu dah belajar dan tambahan sikit daripada mathspec tu dia. Saya dah tekan dah formula tak ni. Okey ke? Boleh? Boleh. Tolong buat nah. Tolong buat nah. Please buat. Saya bagi quiz pun buat. Saya buat tutorial ni pun you kena buat. Kamu nak berjaya, kamu kena buat. Tak ada cara lain dah. Okay, saya nak end dah session kita. Tutup. Stop recording. Banyak